Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Hazir bin Mak Zain, pesara dalam Perkhidmatan Awam daripada Kerajaan Malaysia. Saya berkhidmat dalam Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik PTD mulai tahun 1983 dan saya bersara pada tahun 2017. Dan saya telah berpeluanglah untuk berkhidmat di beberapa kementerian. Saya sebut yang utama je di sini. Saya pernah berkhidmat di Kementerian Pertanian, Unit Perancangan Ekonomi Negeri Pulau Pinang, Institut Tadbiran Awam Negara, Jabatan Kebajikan Masyarakat sebagai Ketua Pengarah, dan akhir sekali sebelum saya bersara, saya diamanahkan sebagai Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri sebagai Timbalan Ketua Pengarah. Jadi menarik sekali ya, tuan-tuan, saya terpanggil lah untuk berkongsi pemerhatian saya dan rumusan yang saya buat hasil daripada penelitian bahan-bahan kempen dalam media sosial dan juga program-program ceramah yang dibuat oleh calon-calon yang bertanding, calon daripada 3 gabungan yang besar lah. Yang lain-lain tu saya bebas banyak, saya ada 400 calon lebih. Jadi yang tu saya tak nak fokus, mungkin masa lain. Cuma yang saya nak fokus ni adalah calon-calon daripada Barisan Nasional, BN, daripada Pakatan Harapan, daripada Perikatan Nasional, BN, PH dan PN. Dalam ni ada tokoh-tokoh besar yang bertanding. Walaupun ada satu lagi gabungan tokoh besar, saya ingat terlalu kecil lah untuk kita masuk dalam pertandingan ni. Cuma saya nak kongsi rumusan untuk panduan. Mungkin boleh jadikan panduan lah. Rumusan saya ni, pemerhatian saya ni, untuk membantu mereka-mereka yang mungkin keliru, yang mungkin tak pasti, yang mungkin was-was dan sebagainya, untuk membuat keputusan pada 19 November nanti. Ada yang dah buat keputusan, tapi mungkin setelah mendengar penjelasan saya ni ubah keputusan. Ubah keputusan, ubah pendirian. Jadi kalau kita lihat calon yang bertanding daripada gabungan 3 gabungan, macam-macam tawaran. Sangat menarik, tuan-tuan, sangat menarik. Macam-macam lah, saya nak sebut tawaran ni panjang. Jadi saya melihat soalan yang saya tanya ialah untuk diri saya, betulkah dia orang ni? Masa ceramah, masa macam-macam depan audien, akan tambah kalau biar audien ramai lagi, seronok lah kan. Jadi saya tak pernah jadi ahli politik, tapi saya rasa kalau ahli politik dia bercara depan orang, dia akan keluar macam-macam. Yang tak ada dalam dia punya manifesto pun keluar. Yang ada dalam manifesto tu satu hal lah. Jadi macam-macam tawaran. Jadi saya nampak kita ni beruntung, tuan-tuan. Menjadi pengundi yang beruntung, menjadi pengundi dalam PRU 15 ni lagi untung. Macam tawarannya hebat-hebat belaka. Cuma persoalannya, betul ke tawaran itu? Jadi yang panduan pada saya lah, pada saya panduannya adalah rekod sebelum. Ada setengah parti gabungan tak ada rekod. Kita tak nak kata, cuma ada individu yang tertentu dalam gabungan tu, mungkin kita tak tahulah tak punya mana dia dapat pasukan yang mantap. Tapi yang 3 ni saya nampak ada rekod, ada contoh ya. Walaupun mungkin tempoh tak lama, ada yang 22 bulan, ada yang 30 bulan, ada yang 60 tahun. Jadi yang 60 tahun tu banyak rekod macam-macam. Jadi kita tengok nanti ya, satu persatu. Pada 3 gabungan ni, saya personally bila saya melihat sebagai orang yang sudah melalui proses mengundi selama 8 kali daripada tahun 78 dah berlayak mengundi tu, saya dah mengundi. Jadi dah 8 kali, saya agak ada matang lah sikit lah kot. Dah jadi warga emas ni, selalunya matang lah, ada wisdom dalam nak buat pemilihan. Walaupun saya dah bersara, tapi saya ingin menjadi seorang warga negara yang bertanggungjawab. Bukan memilih sebarangan, saya ingin menggunakan kebijaksanaan dalam memilih. Jadi saya mengajak tuan-tuan, daripada 3 gabungan ni saya sangat tertarik kepada Pakatan Harapan. Tuan-tuan mesti tanya, kenapa begitu? 34 tahun dalam kerajaan, yang sepanjang 34 tahun tu diperintah oleh Barisan Nasional. Saya sepatutnya menjadi penyokong kuat kepada Barisan Nasional, tapi tidak. Tidak, tuan-tuan pun terkejut. Banyak kawan-kawan saya terkejut. Kata kau kerja daripada ni dapat macam-macam, tapi akhirnya bila pencen tak sokong Barisan Nasional, sokong Pakatan Harapan. Kenapa? Tu soalan bagus tu, soalan tu. Saya suka. Kalau nak bincang panjang soalan tu, tolong PM saya, yang kenal saya, tolong jumpa saya, kita sembang tarik ya. Daripada 3 gabungan ni, saya tertarik dengan Pakatan Harapan. Mesti tuan-tuan tanya kenapa?
Kerana saya melihat dalam Pakatan Harapan ni adalah daripada rekod-rekod ni, daripada calon-calon tu saya menilai gabungan ni ada gabungan yang rekodnya rasuah. Itu yang saya sebut tu, 60 tahun rekodnya mula baik satu ujungnya tu rasuah. Berleluasa. Dulu bawah meja, atas meja, lepas tu sekali dengan meja pun tak ada dah. Dia punya tahap rasuahnya itu yang membimbangkan saya, menyebabkan saya tidak lagi boleh menyokong pakatan itu. Gabungan itu. BN lah secara jelasnya saya kata. Jadi tak boleh. Tak boleh. Walaupun dulu saya dapat manfaat beasiswa dan sebagainya, saya belajar pendidikan, betul. Itu betul, tak dinafikan. Saya tidak menjadi orang yang tidak kenang budi, tetapi oleh kerana saya kenang budilah, saya tidak lagi menyokong BN kerana saya tidak mahu generasi akan datang terus memilih membiarkan penyelewengan berterusan. Dulu kita tak apa faham sangat, tak nampak penyelewengan, tak ada 1MDB, tak ada kapal selam yang tak boleh selam, tak ada, tak dengar. Buat pembinaan yang murah menjadi mahal. Saya sendiri melalui proses itu, membuat pemerhatian. Masjid 2 juta jadi 4 juta, double. Yang bagi direct nego, kalau yang melalui proses tender tu, insyaAllah mungkin bolehlah sikit dikawal. Itu pun kadang-kadang pegawai pun tumpang sekaki. Jadi ini pun merisaukan kita. Jadi kalau sistem secara menyeluruh tidak dipindah, itu akan menjadi masalah. Kita bukan nak ganti Perdana Menteri saja. Dah banyak kali dah ganti Perdana Menteri. Ada Perdana Menteri yang very committed. Ada yang Perdana Menteri yang mula-mula nampak committed tetapi dia jadi kemetod. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita bukan nak sekadar nak mengganti menteri, Perdana Menteri. Kita nak mengganti sistem. Jadi orang yang boleh merubah sistem secara holistik, secara menyeluruh ada dalam Pakatan Harapan. Itu yang membuat saya tertarik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu penilaian saya. Tuan-tuan mungkin ada penilaian yang berbeza, tapi dengar pendapat saya. Dengar pandangan saya dulu, lepas itu nak terima, nak tolak, itu terpulang. Jadi dalam calon-calon ni ada yang rekod sebab fitnah. Pemimpinnya begitu ramai. Saya mahu tengok ada 15 kes daripada tahun 2014, dalam tempoh 8 tahun ada 15 kes pemimpin didakwa di mahkamah atas saman fitnah dan diperintahkan minta maaf dan bayar pampasan. Ini memalukan, dan pemimpin ini ada dalam gabungan Perikatan Nasional. Tak boleh bersindung lagi tuan-tuan. Ada senarai dia dalam media sosial ada. Ini bukan fitnah, ini kes mahkamah. Kes mahkamah bukan fitnah. Jadi sudah diputuskan oleh hakim yang arif, lagi bijaksana. Jadi kita terima seadanya. Dah diberi peluang membela diri dan kalah. Itulah dia. Hakikatnya awak sebar fitnah. Jadi ramai yang macam tu. Sampai sekarang ada lagi tuan-tuan menjaja sana sini di pasar malam, di pasar-pasar, di tepi jalan, kutip maklumat dari tong sampah, kemudian dijadikan bahan untuk kempen supaya menyokong mereka. Menakutkan pengundi. Ini tak wajar. Walaupun pakaiannya Islam, tapi yang keluar daripada mulutnya banyak berbau fitnah dan akan disaman, menambahkan senarai saman. Ada setengah ada 2-3 kali saman. Tak serik-serik juga, saya pun tak tahu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak pilih juga terpulang. Jadi yang menjadi ketakutan kebanyakan orang, kawan-kawan saya yang, yalah, kawan-kawan saya ada yang jadi profesor, ada yang jadi ketua pengarah tu dan sebagainya, dia kata takutlah nak sokong PH ni sebab dalam tu ada satu hantu lah kata, yang telah menjelma wajah yang buruk selama 22 bulan. Itulah yang menakutkan kami. Jadi kalau kita tanya pemandu yang pencen pun sama, pegawai kerajaan yang pencen pun sama, profesor akademik yang terbaik pun, dia kata lebih kurang macam tu lah. Takut. Lagi dia takut dia mengganggu 153. Hak macam-macam ada yang disebut dalam perlembagaan, dalam perkara 153 tu, hak istimewa kedaulatan, bahasa Melayu, agama Islam dan sebagainya. Nanti dia pindah habis. Tuan-tuan, saya pegawai PTD 34 tahun, saya lulus perlembagaan. Mungkin saya tak lulus akta JPJ, saya tak lulus. Saya tak ada pun ambil, saya tak tahu. Kadang-kadang tak berapa faham akta JPJ ni kan. Akta-akta lain lah, akta perhutanan semua saya tak faham. Tapi perlembagaan saya lulus. Especially 153. Untuk jadi pegawai kerajaan yang baik, perlembagaan mesti lulus. Kalau tidak, tak dapat sijil untuk jadi PTD. Jadi kepada PTD sekalian, kita faham perlembagaan bukan? Jadi cuma masalahnya takut terlupa lah kan. Kita belajar lama tu lupa. Tapi ingat, 153 tidak boleh dipindah. Tidak boleh dipindah tanpa kelulusan yang di-Pertuan Agong sendiri. Jadi dan apatah lagi bila ada jaminan.
ada orang, saya beritahu kata jaminan, ada jaminan tidak akan mengganggu masih. Dia kata itu cakap je, besok bila dapat kuasa. I don't think so. Saya kata because you don't think so, it's not going to be so. If you think so, if it's going to be so. Macam mana tu? Please think. Jangan kata I don't think so. Alamak. Bila dah tutup, tidak mau berfikir, maka hidung kita akan dicucuk, ditarik ke mana-mana saja, melihat sesuatu dari perspektif yang buruk. Itu masalah. Jangan biarkan ini berlaku. Jangan tertipu. Kita kadang-kadang tertipu dengan pakaian. Ini yang banyak kita dekat kampung saya, pengkesian kawan-kawan saya di kampung-kampung kan, yang dah pencen, yang belum pencen, tertipu dengan pakaian. Oleh kerana datang tu dengan pakaian yang kita nampak wow, sama dengan imam dekat Bosnia. Jadi apa nama ni, kita tertipu. Dia cakap begini, kemudian ada maklumat dia pun tak sahih, dia sebagainya, kita pun percaya. Takkanlah Tok Lebay nak menipu. Piramli punya hal lah pula tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin, saya sendiri saya yakin sebab kita dah lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. PH sekarang ni dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dulu dia tak ada dalam kerajaan. PH PRU 14 orang lain yang pimpin. Kita pun tahu siapa. Dan kita pun tahu dia punya kelaku dia setelah dia menjadi Perdana Menteri macam mana. Dia janji nak bagi kat Anwar Ibrahim, tak bagi, khianat, lepas tu letak jawatan. Jadi semua ini tuan-tuan lakonan nak merosakkan imej PH. Jadi saya sebagai orang yang, saya bukan ahli politik, saya tak ada pegang jawatan, saya ada cenderung kepada politik tertentu, tapi saya melihat, saya menilai, saya boleh tarik sokongan anytime kalau saya dapati dia tidak jujur. Tapi untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya tak nampak di mana ketidakjujurannya. Tidak ada orang yang sanggup masuk keluar penjara bukan sekali, 2 kali, bukan setahun, 10 tahun kerana memperjuangkan keadilan. Kalau ikut lazim, kalau saya jadi dia lah, saya relax je. Tambah pula katanya ada tawaran ke sana sini di Turki, di antarabangsa dan sebagainya. Buat apa nak susah-susah ni? Tak nak lah. Jadi tuan-tuan, kebanyakan normal people itu. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bukan pejuang. Dia adalah pejuang, dia bukan biasa. Jadi saya sangat yakin kita boleh beri peluang kepada dia. Dan kalau kita nak memokkan keadaan 22 bulan yang hancing itu, orang yang menyebabkan PH hancing tu dah tak ada dah dalam PH sekarang. PH yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, tak ada dah orang-orang yang hancing, khianat, sebar fitnah, tak ada. Orang-orang tu ada dalam gabungan lain. Tuan-tuan ceklah sendiri siapa mereka. Jadi saya atas dasar itu saya sangat yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apatah lagi saya pernah menjadi pegawai bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Menteri Pertanian. Saya nampak perbezaan yang nyata. Sebelum tu ada 2-3 menteri, biasa-biasa saja. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim, perubahan dasar. Dan masa dia jadi Menteri Pendidikan, teks khurafat Mandi Safar itu dipindah, buku teks dipindah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kemudian bila dia ini Menteri Keuangan, projek perumahan untuk rakyat, banyak peruntukannya ditimpukan di situ. Keutamaannya saya setuju. Jadi itu yang menyebabkan saya sekarang ni tertarik dengan tawaran PH, dan saya yakin apabila diberi peluang lebih daripada 20 bulan, peluang sepatutnya kita bagi mandat 60 bulan. Bukan 22 bulan, tapi oleh sebab 20 bulan dia khianati, maka dia tak jadilah. Dan Anwar Ibrahim pun tak ada dalam tu. Dia datang kemudian bertanding di Port Dickson, lepas tu jadi parlimen biasa, jadi ketua pembangkang, naikkan taraf menteri, diberi tawaran kelayakan ataupun allowance, dia tolak. Itu orangnya yang sedang memilih calon untuk Pakatan Harapan yang akan bertanding dan yang telah dinamakan sebagai Perdana Menteri yang akan datang. InsyaAllah saya sangat yakin kerana track recordnya dia jadi menteri apa pun dia bagus, cemerlang. Bukan setakat cemerlang kita kat kampung Pokok Senar kata bagus, tak. Antarabangsa. Jadi saya Pokok Senar. Saya orang Pokok Senar. Jadi orang Pokok Senar kata the best candidate for Prime Minister. Orang Pokok Senar kata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi 22 tahun, kita banding 22 bulan dengan 60 tahun. Tak adil. Kita banding 22 bulan dengan 30 bulan pun tak adil. Apa pencapaian 30 bulan? Tanya yang satu gabungan tu 30 bulan. Atas nama apa tak kira lah, keluarga Malaysia ke ataupun apa Perikatan Nasional ke apa. Tapi 30 bulan. Yang ni 22 bulan. Lepas tu kita kata 20 bulan tu tak buat apa-apa. Macam ni merosakkan ini segala maknikanya kita blame Anwar Ibrahim. Padahal dia bukan jemaah menteri, dia bukan duta khas, dia bukan timbalan menteri. Adilkah kita? Tak adil. Kita diajar di sekolah-sekolah untuk berfikiran critical thinking.
Banding apple dengan apple. Apple to apple. Jangan apple to chili. Chili pedas, apple sedap. Apple ditanam di negara sejuk, chili tanam belakang rumah, chili api. Jadi tak sama perbezaan dia. Jangan banding macam tu 22 tahun dengan 60 tahun. Jadi bagi tempoh yang cukup. Andai kata PH selepas PRU 14 tu, even dengan tanpa Anwar Ibrahim, saya rasa mereka buat lebih baik. Tapi bagilah tempoh 60 bulan. Saya bagi contoh ni kepada pelajar-pelajar universiti yang akan mengundi secara automatik ni. Keluar mengundi, jangan tak mengundi, keluar mengundi dan buat pertimbangan. Fikir apa yang saya cakap ni. Pak cik ni, datuk ni cakap ni, tok ni cakap, atuk ni cakap. Jadi kalau kita pergi periksa, saya dulu 5 tahun di universiti, banyak kali periksa semester 1, 2, 3 sampai ke berapa puluh final mid sem. Katalah kita ni dibawa ke dewan, okey, masa 60 minit. Kita pun dah study dah, masa study leave itu kita pulun habis lah, habis rank lah orang kuat senang kata. Jadi tiba-tiba 20 minit dia ambil kertas jawapan. Baru jawab 2 bulan, 2 soalan. Lagi 4 soalan tak jawab, 3 soalan lagi tak jawab. Tak, kena berhenti. Ada macam-macam lah sebabnya kan, atas alasan apa-apa, berhenti. Bawa sini, tutup, berhenti menulis, letak pen. Serah kata-kata jawapan. Apa yang kita boleh jangka? C, the best C. Kalau tidak pun D. So, adakah adil kalau kita nak condemn pelajar itu? Bapak dia condemn, pensyarah condemn, hang ni malas, dungu, mai daripada pokok senar tu, tak layak jadi pelajar, macam-macam lah kan. Tak adil. Bagi peluang dia 60 jam, 60 minit. Lepas tu habis dia jawab, dia kalau boleh jawab 4 soalan, dia jawablah setakat mana dia mampu. Kalau dia pandai mengurus masa, dia dapat jawab 5 soalan. Jadi simple perbandingan tuan-tuan, buat macam tu. Baru adil. Kalau dah ini saya buat penilaian, saya menilai 60 tahun dan saya tengok dia punya graf. Tu kesudahannya pemimpin utama masuk penjara. Apa makna dia? Dan yang lain-lain lagi yang utama sedang didakwa. Kita nak kata apa? Oh, selektif. Bukan selektif. Bukan selektif kalau dah sampai 7 orang hakim, sampai ke peringkat akhir kita diberi peluang untuk membela diri dan masih tanpa ada beyond any reasonable doubt masuk penjara. Apa nak kata? Bukan selektif. Kenapa tak dakwa orang yang lain? Tunggulah. Tunggu giliran. Kalau ada ni nanti, kalau tidak, kalau demo penjara, kena tambah penjara lagi. Nak buat penjara 5 tahun. Cari tanah, buat bangunan, cari kontraktor. Kalau direct nego cepatlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jadi kenapa kita fokus yang kecil-kecil? Alah, PA bagi RM30, macam-macam lah. Cuba pada saya, kejayaan yang terbesar Pakatan Harapan ialah menutup ketirisan. Kita ada air, 1 botol besar, banyak. Tapi tiris. Berapa banyak kita boleh minum? 1 sudu, silap. Sebab tiris. Lagi besar tiris, lagi sikit kita dapat. Begitu juga hal peruntukan. Dulu bilion. Sekarang trilion. Apa makna semua itu? Trilion, bilion pun kalau sampai ke rakyat, dia gugur di sepanjang perjalanan. Tol. Macam-macam tol lah. Saya baru interaksi dengan kontraktor kelas F. Dia kata, tuan, kami ni kena bayar tol dekat orang tu, dekat orang ni. Habis kami dapat lah, biar dia makan. Cucu. Nak belanja cucu pun keta-keta. Itu kontraktor kelas F. Tuan-tuan boleh cek. Ini bukan saya reka-reka. Saya ada hubungan yang rapat dengan kontraktor kelas F. Tak boleh cari makan, tuan. Kos kontraktor kelas F ni kadang dah 100. Lepas tu tol sana, tol sini. Tol tu orang hijack kan, orang pergi pau. Istilah gangsternya pau lah. Tapi ini cara baik lah kan. Kau kalau nak projek lagi, kau bayar sikit. Kau bagilah sponsor lah. Ini sponsor lah itu. Itu realiti, tuan-tuan. Saya bukan reka, tak reka. Kalau nak spesifik kes, saya boleh bagi. Jadi kenapa kita tidak fokus kepada kejayaan yang besar itu? Menutup ketirisan yang menyebabkan kita boleh mendapat manfaat yang lebih, kemudian mendakwa orang yang menyeleweng, yang merasuah dan sebagainya, salah guna kuasa, dakwa yang dah jatuh hukum, yang sedang didakwa. Kalau orang-orang yang macam ni ada dalam gabungan tu, tuan-tuan nak pilih lagi ke? Dah lah banyak kali kita bagi peluang, bagilah sekali lagi. Bagi sekali lagi untuk apa? Untuk meneruskan penyelewengan. Nak fikir, tuan-tuan. Itu saja saya. Kita rakyat ni kadang-kadang kita kata, alah, siapa menang musuh. No, tak sama, tuan-tuan. Sebab kekayaan negara kita dapat diurus dengan lebih baik kalau ada perubahan yang menyeluruh dan dipimpin oleh orang yang committed, masuk keluar penjara bukan sekali, 10
banyak kali, bukan setahun, 10 tahun, sebab memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Dicemburui, ditakuti, difitnahkan macam-macam. Itu saya ada maklumat. Hak yang fitnah-fitnah saya tak ada maklumat. Saya tak kata apa. Saya tak berani. Jadi tuan-tuan, yang inilah fakta keupayaan Datuk Seri Ibrahim yang sedang mengetuai Pakatan Harapan PRU 15 dan kita pilih gabungan PH yang dalam tu ada calon-calon di tempat masing-masing yang akan menyumbang kepada bilangan kursi lebih daripada 112, dan insya-Allah Datuk Seri Anwar Ibrahim layak menjadi Perdana Menteri dan akan diangkat kerana dia mendapat majoriti. Untuk itu saya menasihatkan tuan-tuan, kita undi calon Pakatan Harapan, dapat kursi banyak, Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri yang ke-10 dan dia akan memimpin negara kita keluar daripada kemelut pengurusan yang lemah. Sekarang ni kemelutnya pengurusan yang lemah ya tuan-tuan, di negeri manapun. Ada contoh yang 2 bulan PH tak boleh bagi contoh banyak 22 bulan. Tapi yang 10 tahun di Selangor, cek di Selangor, cek di Pulau Pinang, cek di Negeri Sembilan. Saya sendiri pernah berkhidmat di Negeri Sembilan. Di Pulau Pinang, Jadi di Pulau Pinang ataupun di Selangor, penjawat awam tidak diganggu. Hatta Jabatan Agama Islam tidak diganggu. Peruntukan masa PH di Pulau Pinang yang kita kata dia ni penyokong komunis lah, dia macam-macam tidak beriman dan sebagainya. Peruntukan untuk agama Islam tahun 2008 ialah 25 juta. Tapi lepas tu oleh sebab tak diganggu, pegawai Jabatan Agama pun menjadi kreatif, cadang tambah dapat, cadang tambah dapat, sampailah terkini tahun 2022 peruntukan untuk pembangunan Khalid Wahid Islam meningkat menjadi 75 juta. Nak kata apa lagi? Oh, itu dia saja nak tu. Dah 10 tahun tuan-tuan, saja apa? Kalau takat satu pilihan raya kita boleh katalah ni dia sebab dah 10 tahun. Setiap tahun meningkat dan tidak diganggu. Ini yang kata memperjuangkan Melayu dan sebagainya ni, pegawai daerah diberi penyapu. Tuan-tuan cek negeri mana yang dapat macam tu. Jadi tuan-tuan, ini satu keadaan yang apa nama ni, yang mengganggu fikiran kita. Jadi saya minta tuan-tuan gunakan fikiran yang waras, yang cerdas, yang menggunakan wisdom, yang dah bersara wisdom. Yang pelajar-pelajar ni jangan emosi, jangan ada sentimen perkauman, jangan ada sentimen keagamaan dan sebagainya. Kita berdoa yang terbaik, kita berusaha, dan faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Insya-Allah Allah bersama kita. Astaghfirullahalazim. Saya mohon ampun sekiranya ada saya silap dan sebab aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.